Perlawanan ketiga Liga Super Malaysia yang berlangsung di antara pasukan Kedah bertemu dengan pasukan PDRM di Stadium Darul Aman pada 4 hari bulan 3 2023. Kedah yang turun sebagai pasukan pilihan pada perlawanan itu, yang mana kita tahu Kedah telah menang 2 perlawanan sebelum ni, lawan dengan tim yang kuat betul kan, Terengganu dan juga pasukan Perak. Jadi Kedah pada ketika itu lebih mendominasi perlawanan seperti mana yang kita dapat lihat. Seawal minit pertama lagi Kedah dah mula control game. Macam yang kita dapat lihat dalam perlawanan tu, Kedah melakukan banyak serangan yang hampir-hampir dapat menjadikan gol. Tapi buat macam mana, bola tu bulat, kalau tak gol kau tak mau balik masuk kan. Jadi beberapa siri serangan yang Kedah buat ni, aku pilih salah satu serangan yang mana serangan ni dihasilkan oleh pemain tengah Kedah dan juga pemain serangan Kedah, yang mana Al-Hafiz telah melakukan satu rembatan di dalam kotak penalti, namun berjaya diselamatkan oleh penjaga gol PDRM pada ketika itu. Jadi nak tahu macam mana serangan itu yang terhasil, aku akan tunjukkan dekat hampa di tactical board. Okey, sekarang ni aku akan ceritakan dekat hampa bagaimana serangan yang dilakukan oleh Kedah hampir-hampir dapat membuahkan hasil. Sebab ini menarik, dia dapat ada kena-mengena dengan tactical Nafuzi pada hari ini. Seperti mana yang kita tahu, Nafuzi hari ini dia buat satu taktikal yang berbeza. Kita lihat daripada 2 game yang lepas dia menggunakan taktikal 4-2-3-1. Tapi pada hari ini dia buat formation yang kita panggil formation yang biasa lah, 4-4-2. Jadi itu hanya dalam paper. Tapi apabila diterjemahkan di dalam padang, formation itu akan bertukar. Terutama sekali apabila Kedah mula membuat serangan. Jika kita dapat lihat sekarang ni, aku akan circlekan kawasan bahagian pemain. Ini adalah defense Kedah. 4 defense. Dan kita lihat di bahagian tengah. Ini adalah bahagian tengah. Dan ini adalah bahagian attacking. Jadi apabila di dalam padang, Kedah automatiknya menggunakan 4-3-3. Jadi kalau kita dapat lihat serangan yang dilakukan Kedah itu bermula di sebelah kanan. Alright. Jadi player akan banyak compact di sebelah kanan. Macam yang kita tahu, Kedah bermain dengan short pass. Jadi dia akan compact di one area. Jadi kalau kita dapat lihat bagaimana serangan yang terhasil. Apabila mendapat hantaran bola daripada kawasan tengah, hantaran ini terus kepada William Lira, yang mana bagi aku PDRM mengawal dengan ketat Lira dan juga Beletoli. Beletoli di sebelah sini. Yang menariknya Beletoli, Lira selalunya akan bertukar-tukar position. Pada ketika ini Lira berada di sebelah kanan dan Beletoli berada di kawasan tengah attacking. Jadi apabila dapat kepada William Lira, William Lira melihat satu ruangan kosong di sini. Jadi dengan tidak menunggu lama, William Lira membuat turn dan terus membuat satu through ke kawasan ke arah kotak D. Walaupun belum masuk di kotak D. Jadi apabila bola di sini, Beletoli juga memahami hantaran daripada William Lira terus menuju kepada bola, dan defensive line pasukan PDRM juga ikut sama, mengikut pergerakan William Lira. Jadi apa yang berlaku? William Lira membuat larian. Setelah membuat hantaran, terus membuat larian, dan satu permainan 1-2 dimainkan di antara kedua-dua player ini. Jadi apabila bola di kaki William Lira, pada ketika itu defense kanan PDRM terus turun ke bawah untuk menutup ruang di kawasan tengah. Ini memberikan satu ruangan yang lebih kepada Al-Hafiz. Jadi William Lira dengan pantas membuat satu true pass kepada Al-Hafiz di dalam kotak. Jadi Al-Hafiz melakukan satu rembatan yang cantik, namun kecekapan penjaga gol PDRM dapat menafikan jaringan Al-Hafiz pada minit ke-19 itu. Jadi apa dah nampak dah kan macam mana serangan yang dilakukan oleh Kedah yang hampir-hampir dapat menjadikan gol. Jadi conclusionnya, hampa jangan percaya sangat dengan taktikal atas-atas ni. Bila dalam padang, dia akan jadi berbeza. Inilah kelebihan yang ada pada coach-coach ni, terutama coach seperti Nafuzi yang dah lama pegang tim bola ni. Pada semasa kedua, Kedah cuba mengekalkan rentak permainan yang sama seperti separuh masa pertama.
dengan harapan dapat menjadikan gol. Kerana kita tahu Kedah memang mendominasi perlawanan pada perlawanan itu pada separuh masa pertama. Tapi bak kata pepatah, kusangkakan panas sampai ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Kan? Ini bukan setakat hujan, ini sekali dengan ribu taufan sekali. Abang nak tahu sebab apa? Pada minit ke-59, kan, kapten kita lah, kan, Kapten Pinoy kita, Manuel Ott, dikenakan ataupun dilayangkan kad merah oleh pengadil. Pasal apa? Pasal dia buat satu sentuhan kepada pemain PDRM iaitu Fadi Mahmud. Aku tak tahulah nak kata dia tampak ke, dia tumbuk ke, tapi nampak ada sentuhan lah, kan. Jadi bagi aku benda tu tak sepatutnya terjadi lah untuk seorang pemain yang sudah berpengalaman dan juga memegang lilitan kapten untuk pasukan Kedah ataupun mana-mana pasukan lah, kan. Sebab kalau hampa dapat tengok pun waktu tu pasukan Kedah bukan kena tinggal. Kita dalam usaha mencari gol dan kita mendominasi perlawanan. Bagi aku benda tu sangat merugikan untuk pasukan Kedah. Jadi kita dapat lihat apa yang terjadi selepas insiden itu, di mana pasukan Kedah agak hilang arah. Walaupun ketika itu Nafuzi masih lagi mengekalkan formation yang sama iaitu 4-4-2. Cuma bila hilang seorang jadilah 4-4-1. Menunjukkan bahawa Nafuzi masih lagi mahu Kedah untuk menyerang dan menjadikan gol. Tapi apa yang terjadi? Okay, pasukan Kedah mula hilang konsentrasi. Biasalah tim lawan bila lawan tim yang lebih kuat sikit daripada mereka untuk mengimbangi permainan itu, jadi mereka pun buatlah provokasi. Jadi dengan provokasi ini akan menyebabkan konsentrasi pemain yang berada di lapangan itu terganggu. Dan lebih mengecewakan lagi apabila kita dapat lihat coach Kedah sendiri iaitu Nafuzi Zain juga hilang konsentrasi. Aku tak tahulah dia nak buat apa. Aku tengok macam nak cium mana ref tu, kan, ref keempat tu, kan. Tapi yang aku dapat tengok mungkin ada sikit sentuhan, yang tu confirm lah, sentuhan dekat bahagian tengkuk, berantara cekik ke apa, sebab aku tak berapa jelas daripada pandangan mata aku. Tapi ada satu sentuhan yang dilakukan dan bagi aku benda tu tak sepatutnya terjadi. Ya, Kedah ketinggalan dan hilang seorang pemain. Tapi kalau kita dapat lihat, Kedah masih lagi mendominasi perlawanan dan harapan untuk menyelesaikan gol tu masih lagi tinggi. Tapi apa yang terjadi apabila saja Nafuzi dikenakan ataupun dilayangkan kad merah oleh pengadil, pada ketika itu pemain-pemain Kedah di dalam padang sudah beremosi dan kita dapat lihat Fayad pun, kan, tak padan dengan dia, kan, kena tackle dia, kapit orang dia rimbat kawan tu, kan. Aku rasa kalau kata main Liga petang-petang tu mau lepas cari balik dengan luar. Jadi kesannya kita dapat lihat pada minit ke-70 pasukan PDRM berjaya menghukum pasukan Kedah dengan satu jaringan yang bagi aku agak clinical finish lah, kan, daripada Bruno Suzuki. Aku direct dia ingat Bruno Fernandes lah, kan, sepak tau. Okay, sebab apa aku kata clinical jaringan tu? Sebab dia mempunyai ruang yang kecil. Kenapa dapat tengok balik flashback yang aku tunjuk ni, hampa akan nampak waktu dia buat turning dan shooting ke arah gol Kedah tu. Waktu tu aku rasa ruang yang ada sangat kecil dengan Arif Farhan sudah pun ada di dalam gawang gol Kedah. Tapi aku nak tunjuk ke hampa dengan lebih detail lagi secara taktikalnya macam mana jaringan itu dapat dihasilkan dekat tactical board. Okey, sekarang ni aku akan tunjukkan bagaimana gol pertama dihasilkan oleh pasukan PDRM. Okey, jika kita dapat lihat, okey, kesilapan pertama dilakukan oleh pasukan Kedah adalah di bahagian tengah di mana Fazrul Daniel melakukan kesilapan dengan cuba membawa bola ke tengah dan menggelecek dua pemain tengah PDRM. Sepatutnya Fazrul Daniel mampu untuk melepaskan ataupun meriliskan bola dengan lebih awal kepada Fayad, kerana Fayad sudah pun membuka di bahagian wing area. Tetapi apabila Fazrul Daniel cuba untuk menggelecek dan menukar arah ke tengah, jadi dia terlepas bola itu, dapat dirampas oleh pemain tengah PDRM dan dia menunjukkan satu silly fall di tengah padang. Setelah falls dihadiahkan kepada pasukan PDRM, player tengah mereka iaitu Fadi Mahmud, dengan tidak menunggu lama, bagi aku satu tindakan yang sangat baik yang dilakukan oleh Fadi dengan melakukan quick fall tackle, dengan membuat hantaran kepada pemain nombor 10 iaitu
Bukan Bruno, aku dah ingat Bruno, aku ingat MU. Marcus. Okey, Marcus Macaulay. Okey, jadi kita tahu Marcus Macaulay ni dia sangat kita panggil sangat kreatif ya, dan dia dapat melihat pergerakan Bruno Suzuki yang sudah pun lari di antara dua pasukan pertahanan Kedah, iaitu Hishamuddin dan juga Ahmad Zahir. Satu hantaran yang sangat cantik bagi aku. Melepasi dua pemain ini dan masuk ke dalam kotak penalti Kedah. Jadi apa yang aku dapat lihat daripada pergerakan ni adalah kesilapan daripada back four Kedah. Especially Boyan. Kalau kita dapat lihat sekarang ni, Boyan agak jauh sikit ke belakang. Jika kita ada gap yang agak jauh di antara dia dan back 3 pasukan Kedah yang lain. Sepatutnya dia dapat naik sedikit ke atas, agak rapat sikit, mudah untuk mereka buat pangkat offside. Bagi aku, gol ni tak sepatutnya terjadi. Jika back 4 Kedah cepat untuk membaca permainan dan cepat untuk buat pangkat offside. Aku akan tunjukkan bagaimana jika Boyan duduk dengan lebih rapat, line dan lebih rapat dengan 3 defense Kedah yang lain. Jika dia berada sedikit rapat, jika dia nampak kita dapat melihat satu hantaran yang bakal dilakukan oleh Marcus. Jadi mereka semua dapat naik ke atas dan meninggalkan Bruno Suzuki. Jadi akan jadikannya sebagai offside. Jadi pasukan Kedah dapat menyelamatkan jaringan gol yang dihasilkan oleh PDRM. Jadi pada ketika ini kesilapan itu telah pun terjadi. Dan kesilapan kedua yang berlaku, aku dapat lihat kepada defense Kedah itu Boyan. Setelah hantaran dilakukan di dalam, Bruno Suzuki dapat memintas dua pemain Kedah dan dapat bola di sini. Kalamullah berjaya menyelamatkan keadaan apabila bertemu 1 lawan 1 dengan Bruno Suzuki. Dan apa yang terjadi, bola itu terkeluar semula tapi masih lagi di dalam kotak D, dan Bruno Suzuki datang balik kepada bola dan membuat satu turning dan shooting, di mana pada ketika itu Hishamuddin dan Akmal sudah pun berada di kawasan gawang gol Kedah di sini. Jadi bagi aku, Boyan agak lambat turun. Kalau dia turun cepat sikit, mungkin dia dapat menghalang jaringan tersebut. Jadi dia turun secara lambat dan Bruno Suzuki sangat clinical finish, mencari penjuru di sebelah sini, sebelah dalam, menewaskan ketiga-tiga defense Kedah. Pada ketika itu Arif Farhan sudah pun berada di dalam gawang gol Kedah, namun tidak dapat menyelamatkan rimatan deras daripada Bruno Suzuki. Jadi hampa dah nampak dah kan bagaimana gol itu terhasil. Hasil daripada kesilapan daripada bahagian defending Kedah dan juga kesilapan daripada pasukan midfield Kedah yang membuat satu silly fall. Jadi apa yang aku rasa skuad Nafuzi dapat lakukan ataupun coach Nafuzi sendiri dapat lakukan untuk pasukan Kedah pada kali ini, especially di bahagian pertahanan, adalah dengan lebih menumpukan bagaimana pasukan defensive line dia dapat membuat satu offside threat kepada pasukan lawan. Sebab apa? Macam yang aku cerita kat hampa sebelum ni pun, tactical Nafuzi dengan mainan Nafuzi ball ni, dia bermain di short pass, dan di mana left back iaitu Arif Farhan yang akan naik membantu bahagian tengah pasukan Kedah. Jadi memberikan ruang kepada pasukan lawan untuk membuat counter attack. Dan pada ketika itu juga Kedah yang bermain secara high press akan memudahkan untuk pasukan lawan membuat satu counter attack. Jika Kedah tidak meneliti di bahagian offside trap ni, jadi amat mudah untuk pasukan lawan membuat penetration dan juga membuat counter attack, seterusnya dapat menjadikan gol di dalam gawang gol pasukan Kedah. Jadi kesimpulannya, pada perlawanan kali ini aku still nampak Kedah masih lagi right on track, walaupun tewas. Bukan sebab aku orang Kedah, tapi sebab main game tu masih lagi ada. Cuma ada beberapa perkara yang mungkin coach Nafuzi dapat lihat dan juga dapat perbetulkan, especially di bahagian final third yang macam aku pernah ceritakan sebelum ni pun, masih lagi mencari-cari keselesian untuk membuat satu serangan, dan juga di bahagian pertahanan yang macam mana aku terangkan tadi di tactical board, untuk menangkis serangan daripada pihak lawan. Bagi pasukan PDRM pula, aku ucapkan tahniah kepada pasukan PDRM
kerana ini adalah kemenangan pertama mereka pada Liga Super pada tahun ini, di mana kedua perlawanan sebelum ini mereka tewas dan seri dan menang di Darul Aman. Bagiku satu kemenangan yang sangat penting untuk mereka, especially untuk moral mereka. Jadi itu saja video aku untuk kali ini. Seperti biasa, okay, please like, share and subscribe supaya aku dapat buat banyak lagi video-video tentang bola sepak. Okay, terutama sekali Liga Malaysia lah. Mungkin depan ni aku akan buat tim-tim lain juga. Jadi itu saja daripada aku. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.